back to PC. Alright, Euro USD. Alright. Apa yang bawaan dapat nampak ialah ada trend line. Sini ada engulfing. H1. Sini ada base. Dia macam pergerakan yang sideway lah. Okay. News bawaan. Oh ya, bawaan tak check news. News. All day. Oh. Meeting. 10:30. Tadi je jam 10 news ni. Sekarang tengah. Oh, patutlah dia lajak sikit. So, yes. EU boleh try sell. EU, Euro, USD boleh try sell. Make sure sell ketat lah. Sub news kan. Okay, dah sell. Lot chill-chill ya. Sub ni news. Ni entry news. Sepatutnya kita entry di sini. Somewhere here. Tapi dia lajak mungkin sub news. InsyaAllah dia akan junam balik. Berapa pips dah dia floating? 8 pips. Kita tengok. Kita tengok macam mana, geng. Ini sell. Euro USD sell. H4 daily. Kita tengok jap. Daily H1 dan sell. Alright. Lepas tu kita akan sambung pembelajaran kita lah. Ini cuma macam biasa kita check. Kita cari peluang sama. Okay, InsyaAllah ada rezeki. Alright. So, kita akan proceed lah. Ini live stream kita malam ni. Euro USD sell. Dan entry ni dalam masa sama tengah news lah. Tengok news jam 10. Bukan AM lah. Ni agak salah ni. Sekejap. Mohon ubah. Alright. Kita pergi. Jam 10. Jam 10 tengah news. Sekarang jam 10:04. Alright. Kita tengok pergerakan dia macam mana. Okay. Alright. So, korang nak belajar trendline, betul? Betul tak? Semua nak belajar trendline. Semua nak tahu trendline dari basic. Terbasic sangat. Euro USD boleh sell ya bang? Yes, boleh sell dengan lot kecil. SL ketat. So, ini entry ketika news. Agak high risk. Tapi bang yakin. Boleh junam. Alright. So, ramai yang nak belajar trendline. Betul. Yang nak belajar trendline, tab 1 lagi sekali. Kawan nak tengok. Betul tak ramai? Yang nak belajar trendline ni dah komen tadi? Dah komen ke belum? Komen post yang bawan suruh. Dah ke belum? Dah komen? Sudah. Ya, nak belajar. Dah komen? Okey, baru 2 ni yang komen. Serius lah, 2 je. Dah komen? Okey, ramai. Alright. Mantap. Nanti mungkin Bawan akan cari pemenang lah. Kita apa-apa Bawan akan update di channel dan geng. Alright. Okay, nak. Okay, trend line. Trend line. Okay, kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan start trend line. Ini sebenarnya topik lama, geng. Bawan dah ajar ni mungkin first class Bawan ajar basic, second designer,
Mungkin third class atau keempat lah. Ketiga atau keempat. Kelas ketiga keempat Bang Wan ajak trendline. Oke, trendline Bang Wan simple ya. Ada dua saja. Tapi Bang Wan akan ajak yang basic terlebih dahulu lah. Trendline nih. Tugas dia. Kau kena tahu tugasnya dulu. Tugas dia sebenarnya bukan untuk entry. Bukan untuk entry. Tugas dia sebenarnya untuk melihat tren dan menambah keyakinan. Ini untuk momen. Paham? Sofa paham? Tugas nih untuk melihat tren dan menambah keyakinan. Keyakinan. Melihat tren nih ialah bila downtrend kita akan cari sell lah, dan bila uptrend kita akan cari buy. Untuk menambah keyakinan nih pula, ini menambah reason Bang Wan. Kalau mau nak sell, di sana ada SNR, ada engulfing, lepas itu ada ada trendline lagi. Itulah tugasnya menambah keyakinan, menambah lagi eh, menambah lagi alasan kenapa Bang Wan boleh sell. Macam itulah. Faham? Siapa paham? Untuk ni. Tugasnya simple ya, Bang Wan. Tanak yang panjang-panjang, bla bla bla. Itu kena ini, kena itu, kena ini. Bang Wan simple. Melihat trend, menambah keyakinan. Sabril paham. Yang lain? Macam mana, geng? Sebab trend ini penting. Paham. Alright. Oke, oke. Ramai yang paham. Oke. Melihat trend ialah begini, geng. Contoh trend lain untuk uptrend. Kita tarik bucu satu, bucu dua, bucu tiga. Macam itulah. Ini cuma, Bang Wan belum ajar lah. Ini cuma gambaran saja. Sebenarnya ada stepnya nak tarik macam mana. Mesti korang terfikirkan, Bang Wan nak guna line chart kah? Nak guna candlestick kah? Macam mana? So, Bang Wan nak ada trend line, uptrend. Ni trend line uptrend. Ni menunjukkan dia tengah uptrend. Bang Wan, faham Bang Wan? Okay, good. So, ini pula downtrend. First bucu, second bucu. Junam, okay, okay. Fokus geng, fokus kelas. Jangan fikir left trap tu nanti je. Set a cell, set a P, kita belajar. Alright, okay. Downtrend. Trend line. Downtrend. Okey, apa perbezaan dia antara dua ni? Kalau korang pening, uptrend kebiasaannya trendnya dia di bawah. Dia uptrend, tapi dia punya trendline di bawah. Dan downtrend, trendline dia di atas. Kebiasaannya lah, boleh je. Ini asas lah. Ini asas punya. So faham? Ini trendline untuk cek trend, untuk melihat trend. Faham? Ada apa-apa soalan sebelum Bang Wan akan pergi ke next step? Okay, Bang Wan, trendline nak tarik dari candlestick ke shadow. Okay, jap. Sekejap. Itu advance sikit. Kita akan jawab lepas ni. Ini dulu kita fahamkan. Dia step by step, geng. Selangkah demi selangkah. Ada tertib dia belajar. Kalau ini pun ada yang tak faham, susahlah nanti. Selebihnya mesti lagi susah. Lebih memeningkan. Alright, so far semua faham. Bawa nampak. Okay. Menambah keyakinan ni nanti Bang akan mention di mana. Tapi kita melihat trend dulu. So, kalau ini dah clear, Bang akan delete. So, ada dua yang dah lama. Pakai time frame berapa bang? Okey, nanti bang Wan terangkan. Yang dalam ajuan Bang Wan, mesti dah tahu nih dua jenis trendline Bang Wan. Satu ialah inner trendline. Dan the second one is outer trendline. Bang Wan, biasa kita nak tarik time frame berapa? Okey, sabar. Untuk time frame Bang Wan akan mention lepas ni. Bang Wan akan ajar lepas ni.
So, inner trend line, kita kena tahu asas dulu. Inner trend line, dia, contoh dia macam ni, geng. First, dia buat downtrend. 1, 3. Lepas tu, dia buat macam ni. Ini adalah inner trend line. Oops. Tengok. First, dia buat downtrend, geng. First, dia buat downtrend. Sekejap. Lawan. Macam ni kan. Right. Oh, mana tu? Alright. Okey, contohlah ini belum berlaku kan. Ini adalah downtrend. Satu bucuk, dua bucuk. Kena nak tarik trend line, kena ada at least dua bucuk. Contohlah kalau korang buat satu bucuk ya. Satu bucuk macam ni. Siap, silap. Macam mana tarik trend line kan? Nak pergi mana? Sini. Macam ni. Kan? Logik kan? Kalau orang tarik macam ni, nak pergi mana? Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Itulah sebabnya ada dua bucuk. Untuk menunjukkan trend line tu pergi ke mana. Macam ni. Macam ni. Dua bucuk kan? So, kita boleh tarik lah. Satu bucuk, ini yang bucuk kedua kita tarik macam tu. Okay, faham? Macam mana tarik trend line? Satu bucuk, dua bucuk. Tiga bucuk tu, tiga bucuk, empat bucuk, lima bucuk ke berapa bucuk ke, itu cuma bonus lah. Bagi bangun, dua dah cukup. Tapi lebih lagi strong sebenarnya. Itu menunjukkan dia dia respect trend line kita. Dia dia tak tembus trend line kita. Okay, bangun teruskan dengan inner trend line tu. First dia buat macam ni, geng. Tiba-tiba. Oh, mana tu? Alamak. Okay. Tiba-tiba dia break, geng. Break ni di mana dia tak respect trend line kita tu. Dia pecah. Pecah. Bucu yang terdekat ke? Yes, bucu terdekat dan kalau kalau trend line downtrend, paling bucu paling atas lah kita cari. Nanti Bang Wan akan tunjuk di chat. Okay. Bila dia break trend line kita, sepatutnya downtrend kan? Downtrend kena sell, kena ke bawah. Sepatutnya dia di sini, dia kena junam. Tetapi dia break. Dia tak respect. Dia memecahkan. Di sinilah dia akan datang balik semula dan dia respect balik. Sini dia tak respect dia, geng. Dia pecahkan. Dia tak kisah trend line ni. Sepatutnya dia kena, kalau kita ikut apa yang kita belajar, di sini dia kena junam. Tapi dia pecah. Lepas tu dia akan datang balik. Di sini baru dia akan respect. Tapi dah berubah. Tadi kita cari sell. Sampai ini downtrend. Downtrend kita cari sell kan? Betul. Sama, makin ke bawah. Logik lah. Itu asas forex. Downtrend sell, uptrend buy. Tapi sekarang ini kita downtrend, kita nak cari sell. Boleh pula dia kasih pecah trend line kita. Alamak. Okey, terus kita ubah mindset kita. Oh, ini tak boleh sell lagi ni. Dia ada pecah trend line, dia bukannya downtrend. Dia dah nak berubah. Dia nak pergi uptrend. So, uptrend kita buat apa, geng? Uptrend kita kena buat apa? Kita pecah tunggu pullback untuk entry kan Bang Wan? Yes, betul. So, kalau uptrend kita nak apa, baik? Kita nak buat apa, geng? Buy atau sell? Uptrend. Buy. Buy. Okay, good. So, kita akan buy di sini. Trend line yang sama. Inilah inner trend line. Okay? Faham? Faham untuk inner trend line? Ada yang tak faham? Ada soalan? Kira jadi support baru ke Bang Wan? Yes, support. Kalau korang advance, korang boleh nampak nih. Sebenarnya sini ada pattern, ada senar, macam-macam lah. Faham? Cikgu, mantap ni. Alright. Faham dan jelas? Alright, tengok.
sebenarnya sini ada lagi macam-macam lah. Ini lebih advance. Tapi kita fokus kepada trendline terlebih dahulu. Inverted HNS. Yes, inverted HNS. Tapi pernah tak korang nabai sini tapi datang sini? Dia tak pergi yang kiri ni, dia pergi bawah ni. Ataupun dia tak pergi mana-mana. Dua-dua. Dia tiba-tiba fly. Adalah sebab dia tu. Okay, kalau inner semua faham. Okay, Bang Wan akan bagi contoh pula. Ini uptrend. Kita pergi downtrend pula. Gerakan first dia adalah macam ni. Satu, dua. Okay, macam mana nak tarik geng? Geng, kalau inner. Start dari mana? Bawah. Okay, bawah mana? Bawah ada mark bucu ni. Okay, start dari mana? Satu ke dua. Alright, mantap. Satu. Okay, satu. Lepas tu ke mana? Sini. Ke sini. Ke mana? Ketiga. Ke bawah ni. Start satu, dia pergi mana? Satu ke dua. Alright. Oh, okay, good, good. Tengok. Satu ke dua, dia dah automatic jadi ketiga. Ini adalah inner trend line di mana first dia adalah uptrend. Naik, naik. Uptrend kita akan cari buy. Tetapi ada dia buat something sini. Dia tak ada buat confirmation, dia tak keluar apa-apa. Dia pun junam. Bila dia junam, dia telah memecahkan trend line. Trend line uptrend kita. Di sini mindset kita akan terus berubah. Tadi kita nak buy. Oh, tapi dia tak respect lah buy geng. Okey lah. Kita kena ikut cara market. Market tak dengar cap kita. Dia buat je apa dia suka. So, kita ikutlah baca market. Market cap, dia nak sell lah sekarang. Okey, kita pun sell bila dia sampai di trendline asal. Di sini mungkin ada zone sini. Lepas tu ada confirmation. Macam tu lah nanti. Banyak lagi. So, kita pun akan sell di sini dan dia junam. Begitu. So, setakat ni ada yang masih blur, ada yang tertinggal tentang asas trendline tadi. Tak faham. Apa dia tarik ni? Kenapa macam tu Bang Wan? Salah lah, bla 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 bla. Apa time frame Bang Wan? Sabar. Time frame Bang Wan akan terangkan nanti. Kita kena tahu asas terlebih dahulu. Time frame sangat simple. Bang Wan boleh terangkan 10 saat je. Okey, kita fahamkan yang susah sikit ni terlebih dahulu. Okey, sorry, santai. Don't worry. Good, bagus bertanya. Tanya aja, Bang Wan takkan marah. Sesimpel apa soalan korang Bang Wan akan jawab. Sebab Bang Wan pun macam tu dulu. Bang Wan kuat bertanya. Okey, kuat tanya. InsyaAllah cepat faham. So, faham? Ini trendline. So, Bang Wan tak nak shock sendiri. Bang Wan nak semua faham kalau boleh. Lepas ni boleh backtest, boleh tarik trendline sendiri. Ada cara tak? Untuk nak, okay, soalan dari Izhar, ada cara tak untuk faham, untuk tahu fake breakout trendline tak? Angamlah. Cara nak tahu fake breakout trendline, itu advance sikit. Dia berkaitan dengan setup, confirmation ada kata, direction, banyak lagi. Banyak aspek yang kita perlu tahu. Bang, TL tu nak tarik ke time frame mana? Okey, Bang Wan akan terangkan nanti. Valid semua TF ke Bang Wan? Valid, tapi Bang Wan lebih cadangkan guna di time frame, sesetengah time frame untuk yang lebih, apa, lebih solid lah. Lebih solid, lebih keras. Trendline tu susah untuk ditembusi. Boleh tak kita, kalau bucu tu yang satu-satu dengan tiga tapi dua tak? Yes. Kalau macam ni, boleh saja, geng. Boleh saya tarik. Sebab kita nak cari paling bawah. Ini bucu paling bawah. Ini bucu, uh, dia tak tengok. Mana lagi bawah? Ini kah tiga atau dua? Tengok, geng. Tengok. Ini adalah poin pertama kita. Lepas tu kita nak cari bucu kedua kan.
Tengok mana yang paling rendah. Bucu 2 atau bucu 3? Jawab, geng. Bucu 2 atau bucu 3? Mana yang lebih rendah? 3, Bang. Yes, 3. Sebab apa? Sebab cantik kalau tarik macam ni, tengok. Kalau kita tarik macam ni, tengok. Dia apa jadi dia? Dia langgar. Dia langgar ni. Tak, tak, tak nampak lah trendline tu. Korang kena banyak backtest. Korang kena nampak ni. So, kita akan ambil yang 3. Tengok dia cun-cun, dia junam. Nanti Bang Wan akan tunjukkan di chat yang dah berlaku. Alright. So, Bang Wan akan teruskan kepada auto trendline. Auto trendline senang. Korang, Bang Wan dah tunjuk tadi sebenarnya. Auto trendline ni macam ni je, geng. Bucu first, bucu second, bucu third. Macam ni je. Dia outer sebab dia di luar. Ini inner sebab dia di dalam. Outer ni tiada breakout. Tiada memecah. Dia respect. Dalam outer ada, dalam inner ada outer. Dalam outer tiada inner. Itu membandingkan sikit lah. Tapi korang akan faham nanti. Faham ni? Ni simple ya. Confirm semua senang faham. So, simple. 1, 2, 3. Ni trendline biasa. Tapi Bang Wan panggil dia outer trendline. So, macam ni. Kak ini untuk uptrend. Ni trendline entry sebenarnya. Ada aja yang macam ni. Dia di luar. Faham? Siapa faham? Ni outer. Ini outer trendline. Outer trendline. Hello, geng. Semua faham? Semua tulis nota kah macam mana ni? Bang, kenapa cik? Kenapa cat kiri ambil bucu bawah? Ada beza ke? Yang kiri. Kenapa cat kiri ambil bucu bawah, yang kiri bucu atas? Ada beza ke? Kenapa? Oh, ni. Sebab, macam mana? Outer ni sebenarnya yang korang kena faham, dia di luar. Dia di bagian luar. Itulah outer. So, ini di luar kan? Itulah outer. Ini di luar kan? Dia tak macam ni, geng. Ini inner. Dia tiada yang tembus. Macam ni kan? Dia ada tembus. Ni ada tembus. Ini inner. Itulah kena faham. Nama dia inner dan outer. Nak tanya, selain trendline boleh ke? Faham Bang Wan? Bila dekat chat dah tahu nak ambil yang mana. Nak tanya selain trendline boleh ke? Maksud selain trendline boleh ke? Apa yang selain trendline tu? Zur ini. Nak tanya selain trendline tu boleh ke? Selain trendline apa tu? Macam mana? Soalan kurang jelas. Rasanya kurang jelas soalan ni. Apa yang boleh? Boleh entry? Boleh boleh tahu trend? Macam mana tu? Bang Wan, untuk downtrend, bucu TL atas ke? Yes, yes. Ini uptrend dan kalau downtrend macam ni je lah. Ini downtrend. Ini sebenarnya nanti korang faham lah tu. Ini trendline entry. Bang Wan saja yang tunjuk. Yang faham tu faham lah. Try back test. Macam mana tahu tentang swing? Wow. Okay. Swing tu tentang multi time frame saja. Nampak dah Bang Wan? Alright. Nampak. Semua faham? Okay. Kita akan go to chart. Request. Request sikit. Request sikit. Pay apa? Bang Wan akan try tengok.
Aduh, bangun batuk. Maknanya downtrend guna bucu atas, uptrend guna bucu bawah. Yes, sepatutnya begitu. And bangun nak tambah sedikit nih, advance sedikit lah. Nama trendline dia channeling. Channeling nih atas bawah korang mak. Macam ni. Ini channel uptrend. Korang mak di atas bawah. Macam tu. Ini channeling nama dia. Channel. Sebab dia dalam bentuk channel lah. Channeling trend line. Oops. Macam tu. Ini channeling. Dia atas bawah korang mak. Korang tarik trend line atas bawah. Itu tak penting sangat. Kalau orang paham, satu dua tadi oke. Okay. EU. KU. Kayak UJ ya. UJ lah tadi. USDJPY. Tengok macam mana bawaan tarik trend line. Oke. Alhamdulillah. Oke, untuk trend line, korang make sure guna time frame besar daily, weekly, monthly. H4 pun boleh. H4 ni lah kalau boleh, 3 time frame ni. Tapi bangun biasa guna H4 daily je. Sebenarnya ini banyak kepada pengalaman ni. Korang kena banyak back test. Benda yang dah berlaku kan. So macam ni, bangun akan tarik. Macam mana nak mark trend line? First, ini adalah chart korang trend dalam bentuk candlestick. So bangun akan tukar kepada line chart. Default ada tu. Kau pergi setting atas sekali ada. Dia ada bar chart, candlestick, line chart. Korang tekan line chart. Bila dah berubah ini candlestick kepada line chart, korang kena cari bucu. So bangun pilih bucu yang paling atas ni. Ni ada second, third, fourth. Okay, untuk macam ni, korang akan nampak. Ini lagi tinggi dari ni kan. Korang boleh je tarik sebenarnya macam ni. Tidak salah. Tengok apa jadi, geng. Datang sini, fly. Nampak? Nampak tak? Dia tiada yang salah dalam trend line ni. Yang penting korang kena yakin dan faham apa kegunaan dia. Dia bukan untuk entry, tapi menambah keyakinan, mengetahui trend. Nampak kan? Sebenarnya ini downtrend. Kita nak cari sell sini. Dia pecah pula. Alamak. Okey lah. Tak nak sell dah. Bawaan pun tahu. Market dah bagi tahu ni, cari buy. Okey, kita pun carilah peluang buy. Tunggu dia sampai di trend line, buy saja. Alright, so. So, the second one is yang paling tinggi. Ini first tinggi kan? Ini paling rendah, ini kedua tinggi. So, bawang tarik je macam ni. Tengok apa jadi. Bawang entry di sini tadi. Bawang entry di sini. Tak percaya? Pergi channel, tengok. Di mana bawang bagi entry? So, bawang tahu dia masih lagi respect. So, multi time frame lah. H1 untuk entry. Trendline di H4. Daily. Okay, ni bawang nak nampakkan korang. Ini daily. Daily macam ni kan? Kalau korang nak lagi cantik, korang turun ke H4. Tengok apa jadi. Korang adjust trendline tu. Tadi di sini kan? Tengok, tak cantik lah trendline tu. Dia bukan di bucu. Dia di dalam. So, kita betulkan. Ni bucu pos paling atas. Ini pula kita naikkan atas macam ni. Nampak. Nampak tak, geng? Macam mana nak cari sharp entry. See?
Tengok, kalau korang hanya entry gunakan trendline, korang akan ingat ini adalah breakout. Sebab dia ada close di atas trendline. Tapi bila korang guna trendline ni sekadar menambah perisa, menambah keyakinan, korang boleh sell ini. Tengok. Jom nambah bosku. Faham? So far faham? Nah, ni Bang Wan tak nak cerita ni entry. Cukup sekadar trendline malam ni. Tengok. Faham tak faham, geng? Kena pandai belek-belek trendline. Time frame. Bang Wan tak cakap tadi, H4, daily, weekly, monthly. So, apa yang kita guna di sini, trendline ni, daily. Kalau daily tengok, dia jadi di shadow to shadow. Tapi sebenarnya shadow to shadow tu, kita tukar je. Kita tukar time frame. Tengok. Kalau kita bagi line chart pun, still juga. So, korang akan fleksibel. Korang takkan asal cari trend line, kena shadow to shadow. No, korang dah faham kenapa. Kenapa shadow to shadow? Rupanya di daily, shadow to shadow. Tapi di H4, dia body to body. Ini bantu time frame sikit ya. Mungkin ada yang kurang faham. Tapi korang ikut just biji step ni. Korang buat. Nanti korang akan nampak. Korang nak lebih lebih advance, lebih keyakinan. Tarik je trend line ni, nampak trend line. Tadi ada yang pelikan, Bang Wan. Kenapa uptrend Bang Wan tarik di atas? Sebab ni trend line entry. Sampai sini entry. Kita cari lebih banyak reason. Okay, satu trend line ni cap sell. Second, ni pun cakap sell. Lepas tu sini pula ada SNR. Bang Wan, H1 boleh guna trend line? Boleh untuk Bang Wan tak sarankan. Tengok kalau H1. Dia macam banyak banyak benda berlaku. Kalau orang guna H1, korang akan tarik macam ni. Confirm. Bang Wan yakin. Siapa macam Bang Wan? Bang Wan akan tarik macam ni. Trend line. Satu, bucu dua. Tengok apa jadi. Dia langgar je. Tidak apa-apa pun. Tapi bila kita guna H4, tengok kita guna H4. Bucu satu, bucu dua. Tengok sampai bucu tiga. Dia junam. See? Faham tak faham, geng? So far faham tak faham? Terlebih banyakkah Bang Wan bagi ni? Ada yang pening? Ya lah, lebih jelas. Yes, kita nak lebih jelas. Sebenarnya, lebih tinggi time frame, lebih senang kita mapping. Thanks Bang Wan, sayang Bang Wan. Sebab kalau lebih banyak benda berlaku, dia di time frame rendah lah tu. Lebih banyak benda berlaku kan. Kalau kita pening, naik ke time frame tinggi sikit. Kita tengok apa terjadi. Faham Bang Wan, thank you. Alright. Welcome. Boleh saja. Boleh je entry H1 ni sebenarnya. Cuma perlu pengalaman lah bagi Bang Wan. Pengalaman kena banyak. Kena tahu bila nak cut loss. Kena tahu macam-macam benda lah. Tengok ni boleh je entry. Poin satu, bucu dua. Macam mana cari TP? Untuk permulaan ni, okay, Bang Wan bagi yang mudah lah. Kena fix ada pilih 30 pips ke 20 pips ke. Tengok target korang. Kena ada target tu. Tapi untuk yang advance, macam mana korang cari sell, begitulah korang TP. Macam mana korang nak cari buy, begitulah TP. Kalau korang sell, contoh orang sell sini. Okay, ni Bang Wan beri contoh. Mungkin agak pening. Sini kita sell kan. Kita carilah setup buy. Mungkin di sini bucu satu ni, bucu dua. Tapi ni cuan. Kita pakai H4. Still sama. Nampak tak geng? Orang lama sudah. Bucu satu, bucu dua. Mungkin sini kita beli TP. Faham? Sini ada macam-macam lah benda dalam ni. Mungkin kita pergi cuan, kita tengok macam tu. Dah di sini kita boleh cari TP macam tu.
Kita lawan deh. Kalau kita dapat sell, kita cari buy untuk TP. Di mana peluang boleh buy? Kita boleh cari sell. Kenapa Anda boleh cari buy? Benda sama aja, terbalik ya pun. Kan? TP 56 pips. Oke, paham. Sofa paham, geng. Simple ya, geng. Simple. Kena banyak pengalaman. Itu ya. Kalau korang pening tuh, tulis apa yang korang buat. Kenapa aku pening? Tulis. First, bangun cakap, tukar ke line chat. Lepas itu cari bucu paling atas. Tarik dia kalian tuh, jangan takut. Tarik, tarik, tarik. Tengok mana yang jadi, mana yang tak jadi. Lepas itu kenapa tak jadi? Kenapa jadi? Pikir. Terbaik Bang Wan. Terbaik. Korang pun terbaik. Soalan masih cun, geng, untuk nak senang faham. Bang Wan boleh terangkan. Tapi Bang Wan kena tahu juga apa yang korang tak faham tuh. Baru Bang Wan boleh terangkan. Macam tu. So kita kena bekerja sama lah. Korang bagi soalan, Bang Wan jawab. Sebab kalau Bang Wan yang bagi soalan, pisang orang. Susah. Susah orang nak jawab. Ah, alright. So, ada apa soalan? Kalian semua faham? Clear? Apa yang korang patut buat lepas ni? Tengok benda-benda yang terjadi ni. Saya tarik. Bang Wan dah, Bang Wan dah muak dah tengok trend ni. Dulu Bang Wan berlatih, screenshot 50 satu hari. Tarik trend line je. Tengok, Bang Wan tarik, Bang Wan tengok je nampak satu trend line. Kadang-kadang tak payah. Tak payah tarik trend line, nampak dah. Nampak lain tu semula jadi. Faham Bang Wan lah. Lagi macam mana nak cari TP. Alhamdulillah, bagus. Tapi kalau rasa tak yakin, make sure ada fix lah. Okay, untuk buy ni aku nak 30 pips ya TP aku. Bang Wan, kalau trendline tu terlampau tirus. Batuk. Valid ke? Okay, untuk tirus tak tirus sih sebenarnya bagi Bang Wan. Selagi dia trendline, Bang Wan akan guna aja. Tapi tak cantik lah, bahaya. Kalau macam ni kan. Ni salah satu yang terlalu condong. Nampak lah dia seakan hampir nak lurus macam ni. Trendline yang cun, dia macam ni geng. Dia macam condong sikit. Macam ni pun okey lah. Macam ni, macam ni. Jangan terlampau lurus pula. Itu senar. Ha. Kalau macam ni, senar geng bukan trend line. Ni. Mana? Bucu satu, bucu dua. Ini trend line ni. Ini trend line. Bukannya senar. Ini senar bukan trend line. Trend line dia kena macam ni. Aha. Okey, tengok ni. Faham, faham. Try SOP mapping yang komplit sekali Bang Wan. Okey, untuk SOP mapping, Bang Wan rasa Bang Wan tak boleh bagi sebab ramai yang newbie dalam ni, Bang Wan perasan. Ramai yang baru belajar trendline. SOP SOP trading Bang Wan berkait dengan benda yang sangat advance. Ada engulfing, ada multi time frame yang banyak. Yang lain confirm akan pening. Sebab orang baru hadam trendline, terus orang nak hadam benda yang lain pula. So, nasihat Bang Wan master kan trendline ni. Next week kita boleh tengok lagi. Mungkin kita boleh belajar SOP kan. Niat Bang Wan memang nak ajar SOP tadi, tapi disebabkan ramai yang baru belajar trendline, pening-pening. Maksudnya Bang Wan tak boleh teruskan, bahaya. Korang kan pening. Ni macam ni kan. Daily, bucu satu, bucu dua, kita nak buy sini. SNR, PH4, Engulfing, datang, pacak. Kalau buy di trendline, 200 pips. Belum masuk confirmation.
Hmm. Dalam ni ada apa? Dalam ni ada apa? Mungkin confirmation di M to T rasanya. Kita tengok. Nope. Rasanya ya M to T rasanya. Kita boleh sampai cuan nih untuk cari confirmation saja. Confirmation saja. Kalau sampailah. Tak sampai. Ini korang tak perlu pening-pening lah. Ini cuma Bang Wan sharing je. Orang fokus dengan trendline lebih dahulu. Itu pun penting sebenarnya. Bang Wan, boleh terang SBR RPS SNR? Boleh, tiada masalah. So, SNR, apa yang korang perlu tahu SNR adalah, oke, ini SBR RBS ya, which is support become resistant, resistant become support. Bang Wan, sinyal GU HTSL ya? Yes, HTSL. Bang Wan belum announce di channel. Bang Wan busy dengan kelas sekarang. Oke, tengok nih. Untuk SNR. SNR adalah ni je. Dia macam trend line. Cuma dia dalam keadaan rata lurus. Oke, oke. Nak SS. Oke, boleh. Ini SNR. Ini SNR. Kenapa SNR? Support dan resistance. Oke. Korang tahu kan ini adalah basic yang teramat basic. Kebiasaannya trader baru akan dikenalkan dengan SNR lah terlebih dahulu. So, SNR adalah harga yang tertinggi dan support adalah harga yang terendah. So, apabila sesuatu harga tertinggi dipecahkan, resisten di sini, resisten di sini, oh, lama pula Bang Wan, lama ada bernota nih. Dia akan menjadi, dia akan menjadi apa, geng? Dia akan menjadi support. Hmm. Resisten, ini resisten awalnya. Sepatutnya dia dia kena resistant become support, yes. Nah, Bang Wan, kalau dia break tinggal shadow je, itu masalah. Itu lebih advance sebenarnya. Tapi untuk asas korang perlu tahu ni saja. Dia kalau dia tak close di atas atau di bawah itu bukannya break sebenarnya. Break adalah dia kalau korang ubah pergi lenchat. Contoh, tengok ni. Hmm, nih, ini ada break nih. Dia ada close di atas. Nih, lenchat dia ada close. Kalau tengok candlestick, dia close di sini. Ini break. Tapi ini H4, banyak benda lagi kita kena consider. Takkan kita nak buy buta-buta tengok kalau kita buy ya. Ini resistant, dia break, jadi support. Kalau kita buy sini tengok apa jadi. Dia junam lagi, dia tak fly pun kenapa? Banyaklah benda nak tengok kalau trading muda macam tu, ramai kaya. Serius. Oke. So untuk macam ni pula. Ini jadi apa, geng? Warna merah ni. Ini support, sepertinya dia buy.
tapi dia dipecahkan. Jadi resisten. Good. Ini aja simple SBR RBS. Persakan setiasa bergerak dalam nih. Yang kita tengok di chat. Sesimpel. Bawaan akan mark macam ni. Dari shadow ke body. Tengok. Press datang, Junam. Press datang, Junam. Press datang, Junam. Ini pula bawang punya support. Bawang guna Fibo tak? Tak. Bawang tak guna Fibo. Tapi bawang tahu cara guna. Cuma benda yang susah ni, bawang jarang guna. Bawang suka guna yang simple. Tanah pening-pening. Tengok. Ni support. Press datang, pacak. Press datang, pacak sikit. Press datang, pacak. Ni support dan resistance. Yang besar lah. Kita boleh kecilkan tapi bawang rasa korang tak bersedia lagi untuk benda tu. Cukup sekadar tahu asas terlebih dahulu. Ini weekly ya, benda time frame besar. Benda daily boleh ya nampak. Macam mana trend line. SNR. Naik, pacak. Datang lagi, buy, pacak. Ni pula. Ni Junam, datang balik, sell. Datang balik, sell. Mungkin datang balik, sell. Siapa tahu. Kena banyak analisis lah. Kita tak boleh guna satu benda ya, geng. Try mixkan dengan banyak benda. Tapi jangan memeningkan lah. Itulah bawang cakap. Bawang suka yang simple-simple je. Kalian bawang simple. Bawang tak fikir pun nak tarik shadow kah, nak tarik body kah. Bawang tarik je. Tengok AUD USD bang. AUD USD. Nah, euro ni pacak pula, geng. Pacak, geng. AUD USD ya. AUD USD. Dah break. Ready. Dia break trend line bang Wan. Mungkin dia beli Junam sini. Mungkin dia beli Junam sini. Siapa tahu kan. So far bang Wan belum nampak ya apa-apa setup. Bang Wan akan masuk lah. Hmm. Hmm. Tengok nih, boleh buy sini tadi. Ini lagi advance lah. Oke, sorry. Bang Wan belum, tadi boleh buy sebenarnya, tapi Bang Wan tak tengok pay ni. Jam berapa tadi? Dia fly jam 6, jam 5 macam tu. Oke, so far ada apa persoalan dengan trend line? Kita fokus trend line saja malam ni. So Bang Wan nampak masih belum ramai yang kuasai trend line. Bahaya nih. Trend line penting. Ada apa persoalan, geng? Kalau SOP tu Bang Wan dah terangkan banyak kali. So korang boleh tengok nanti di e-video. Tim Bang Wan akan rilis nanti lah. Bang Wan, untuk trade gold, trend daily masih boleh bang.
Alright. Ready. Bull. Iyalah. Boleh sell namanya ni. Bangun dah capkan tadi, sell. Awal-awal tadi. Tapi belum setup. Sekarang saya dah setup. Alah, terlepas pula. Aduh, terlepas geng. It's okay lah. Next time. Channel mana Bang Wan letak video-video lepas? Make sure join VVIP lah. Chat admin terlebih dahulu. Dengar Bang Wan explain, senang faham. Bila buat sendiri, macam-macam soalan keluar. Banyak confuse. Okay. Kalau macam tu, tulis soalan tu. Next class tanya Bang Wan. Bang Wan faham tu kadang-kadang kita tak tahu kan. Kita tak ingat soalan kita. Sebab tu lah make sure tulis. Bang Wan pun tulis soalan-soalan sebelum tu. Sebelum ni. Baru Bang Wan akan tanya dengan cikgu lah. Which is Abang Bear. You tetap yes bagi Bang Wan masih valid. Dia belum break apa-apa lagi. Lagipun sekarang baru floating 8 pips. Takkan lah tak boleh 8 pips. Terlebih tu. 9 pips. Santai tu geng. Kita trade entry santai-santai. Bang, next time invite student to share screen cari setup. Itu lebih advance. Bang Wan nak buat sebenarnya tapi kita tengok dengan tim lah. Bang Wan tak boleh buat keputusan sendiri geng. Kena bincang macam mana yang lain. Okey kata dari pihak Bang Wan rasanya okey saja. Sayanglah tadi ada buy sini tapi terlepas. EUTP di mana Bang Wan? EUTP. Kita ambil 30 pips jam tu. Kalau trend line ni break kurang cut loss ya. Macam ni trend line ni. Candle close dalam jam 1 jam 2 jam tu. Kalau dia break close saja. Hmm. Kita tengok macam mana. Ni sekarang jam H1 nak close. Kita tengok macam mana dia close. Kalau dia close atas ni cut loss ya, geng. Gold boleh buy ke? Bang Wan, M1 banyak kali reject. Bang Wan tertengok. Bang Wan tertengok gold secara kasar tadi. Tapi Bang Wan nampak sell tadi. Tak sempat. Sebab mengajarkan. Boleh sell ni tadi sini. Tak sempat tadi geng. So, okay lah. Tiada rezeki untuk gold. Boleh sell ni. Tengok macam mana dia drop. Masya Allah. 90 pips. Okay, belum rezeki. InsyaAllah. Next time. Gold dah sell tadi. Yes. Signal tadi lain. Ni lain. Okay. So far macam semua tiada soalan ni. Semua faham. Mau harap kurang backtest je lah lepas ni. So kalau tiada apa-apa lagi, Bang Wan akan end kelas malam ni. Bang Wan rasa Bang Wan dah bagi input yang banyak untuk korang. Walaupun live stream kita agak kurang menjadi. Sekarang tengah floating berapa pips? 10 pips. Hai. Nak buat practice Bang Wan? Yes. Bagi euro, yes, bagi euro, euro USD ni bagi stop loss. Make sure letak stop loss. Time to backtest. No, time to backtest. Backtest. Terima kasih Bang. Banyak-banyak Bang Wan. Jelas sungguh. Alhamdulillah. Amin amin.